A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga yang mempertemukan kita pada hari ini. Allah izinkan kita untuk sampai ke sini dengan nikmat yang masih Allah bagi kepada kita semua dalam musim cuti-cuti Malaysia. Dan ramai yang bercuti. Dan alhamdulillah, kita kata cuti macam mana pun tetap saja kita takkan lepaskan diri daripada ilmu. Dan mudah-mudahan yang tak hadir di sini juga akan tetap bersama dengan ilmu, dengan kaedah masing-masing. Kita banyak online sekarang kan. Saya pun buat online juga dekat TikTok ni. Baru boleh guna semula TikTok kan. Tapi YouTube masih kena block. YouTube pula kena. Jadi insyaAllah ini last kot YouTube. Untuk YouTube dah seminggu kan. Sepatutnya dah lah, besok boleh kot insyaAllah live semula. Jadi apapun kita semua menjalankan ibadah kita masing-masing setiap hari dengan cara kita masing-masing, yang mudah-mudahan Allah terima kita dengan kita mohon pada Allah supaya Allah bagi kepada kita amal yang benar-benar soleh. Amal yang benar-benar soleh dengan makna kata amal yang betul di sisi Allah. Jadi kita kata betul ni maknanya soleh, lawan kata salah. Jadi bila kata salah ni, kadang-kadang banyak di kalangan manusia Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah di awal ni tu tentang satu golongan yang Allah katakan mereka ni menyangkakan mereka sedang melakukan kebaikan, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan kerosakan. Jadi banyak yang manusia yang macam tu. Kalau kita nak tahu kita masuk ke tidak dalam tu, saya ingat hampir semua orang akan masuk. Sebab yang tak masuk hanyalah orang yang betul-betul sedar dia tu buat jenayah, dia tu buat dosa, dia tu tengah buat salah. Itu je yang tak masuk. Semua orang yang merasa tengah buat benda yang betul, dia akan mungkin termasuk dalam tu. Macam mana tu? Contoh sekarang ni, kita datang kelas rasa betul kan? InsyaAllah dia bukan kelas ajaran sesat lah. Kita rasa betul. Baik, bila kita rasa betul, kita dah masuk separuh. Sebab ayat tu kata mereka ni mereka merasa mereka melakukan satu kebaikan, tapi sebenarnya mereka sedang melakukan kerosakan. Jadi dia ada dua bahagian. Satu bahagian dia rasa tengah buat baik, kita rasa tengah buat baik. Yang kedua sebenarnya bukan benda baik. Jadi macam mana nak tahu kan? Macam mana nak tahu kita sebenarnya buat benda tak baik? Itulah perlu ada ilmu. Jadi orang yang buat kerosakan ni, dia tak ada ilmu, ataupun dia jahil atau dia silap ilmu. Jadi bila dia tak tahu apa benda yang dia buat, dia sangka tengah buat benda baik, tapi rupa-rupanya tengah merosakkan. Jadi contoh kata, kita kata tadi kan, bila kita datang sini, okey, kita rasa kita tengah buat benda baik. Jadi nak tahu dia gini, satu nak tahu dia senang je, dekat hati kita. Kita confident, kita kena confident kita tengah buat benda betul. Kena confident, tapi jangan over confident. Jadi siapa yang over confident, itu risiko dia. Risiko dia ialah maknanya mungkin dia memang tengah menyangka dia buat baik, sebenarnya tidak. Over confident ni macam mana? Confident memang kena lah. Confident, yakin kita tengah buat benda betul. Kalau tak yakin, tak boleh buat. Tak yakin, tak boleh lah. Kita tak boleh buat benda yang kita tak yakin. Islam ajar kita buat benda yang kita yakin. Jadi kena pastikan sesuatu tu boleh kita yakini ataupun tidak. Pastikan dengan ilmu yang kita ada. Kita tahu ilmu kita pun terbatas kan. Jadi setakat ilmu yang kita ada dan usaha kita juga minta supaya Allah tunjuk kepada kita jalan yang benar. Baik, kemudian bila kita yakin, beza dia dengan tadi confident dengan over confident. Terlebih yakin. Terlebih yakin ni, cara nak tahu dia ialah bila kita anggap orang lain salah, bila kita rasa kita yang paling betul. Kecuali ada betul-betul nas dalil, betul-betul jelas ulama menyatakan memang itu sahaja yang betul. Contoh dalam bab akidah. Bab akidah ni memang satu je yang betul. Tak boleh pula tiba-tiba kita kata oh semua agama betul. Itu lain cerita.
kan? Tapi yang maksudnya dengan kata lain, ada satu sifat pada orang beriman ni, kita confident dengan apa yang kita betul, tapi kita menghormati orang lain juga dengan pandangan masing-masing. Hatta kepada agama sekalipun, kita kena yakin agama kita yang paling betul, dan memang itu kenyataannya yang disebut dalam Quran. Itu kena jadi pegangan kita. Kita boleh nak bagi tahu agama yang lain itu salah, boleh menjelaskan kebenaran, tetapi kita kena hormat dengan kepercayaan dia. Maksud hormatnya ialah tak boleh mempermainkan kepercayaan dia, tak boleh melengkeh-lengkehkan atau menghina kepercayaan dia. Cuma hina ni kena ada dia punya makna pula. Sebab ada orang, dia tak dihina tapi dia rasa terhina. Ada kan? Sama dalam bab agama ni dia macam tu. Jadi sebab dalam Islam kita menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada pada agama, terutamanya yang dalam Quran disebutkan mengenai beberapa agama yang memang terpesong, yang dia memang ada orang-orang di kalangan pemimpin-pemimpin agama dia yang memesongkan ajaran agama yang asal, agama tauhid kan, agama Allah SWT. Baik, kita jelaskan, kadang-kadang ada yang rasa kita menghina. Beza kat mana pula? Kan tu yang akhirnya kita ni jadi semua betul, semua okey kan? Sebab kita nak hormat semua orang. Ni kena belajar tentang menghormati. Dia gini kan, gini. Kalau ada orang seorang tu contoh kan, orang buta contoh kan, orang buta, semua celek kan, tak ada yang buta. Baik, katalah orang buta, kita cakap dengan dia, kamu buta, kita bagi tahu kat kawan kita, dia ni buta. Betul tak fakta tu? Betul. Tapi kadang-kadang si buta terasa hati, ada ke dia kata kita buta, dia menghina kita? Ada kan orang gitu kan? Dia terasa hati pada satu kenyataan yang ada pada dia gitu. Misal katalah muka penuh jerawat contoh dah kan. Betul memang muka dia penuh jerawat. Tiba-tiba bila orang kata muka dia tu penuh jerawat, dia kata dia hina saya. Padahal dia sedang bagi tahu fakta. Jadi ada beza menghina dengan bagi tahu fakta. Menghina ni mungkin nada satu kan, ataupun dia dalam bentuk yang memang dia nak pelengkehkan, yang memang mungkin dengan sinis atau tujuan-tujuan yang memang nak merendahkan. Tapi kalau bagi tahu fakta tu bukan penghinaan. Cuma orang yang terkena tu selalu sensitif. Asal terkena je rasa dihina. Cara tu satu. Tapi maksudnya, adakah tak boleh kita menyatakan fakta? Boleh kan? Jadi yang itu yang beza dia. Jadi nak beza antara itu menghina ataupun fakta adalah bagaimana kita menyampaikan, bukan makna tak boleh. Memang kena sampaikan lah, memang kena bagi tahu. Misal katalah dia nak parking OKU kan, kita kena bagi tahu dia tu buta, jadi kena masuklah parking ni, kena bagi tahu. Tak boleh pula kita diam je. Sebab dengan kata kalau kata dia buta, dia rasa hati nanti dia rasa dihina. Padahal tak. Kan itu fakta. Jadi maknanya itu kita nak cerita gambaran tu adalah perumpamaan macam mana kita dalam Islam kita tetap akan menceritakan pemesongan-pemesongan akidah yang berlaku. Memang kena cerita. Tapi itu kan bukan bermakna kita menghina agama lain tak, atau sembahan lain tak. Kita cuma memberitahu fakta. Kemudian dia nak percaya tu pulang dia. Ini pernah berlaku zaman Nabi SAW. Nabi didatangi oleh satu kumpulan orang Kristian dengan 3 pemimpin utama dia jumpa dengan Nabi. Rombongan tu dalam 60 orang. Tujuan dia jumpa Nabi Muhammad SAW adalah supaya Nabi mengiktiraf agama mereka. Jadi dia berdebat, bincang-bincang. Akhirnya Nabi bagi tahu yang ada dalam Quran, Nabi bagi tahu semua, dan Nabi kata memang tak boleh. Agama ni memang salah. Sebab kamu telah memesongkan ajaran Nabi Isa yang sebenar. Dan Nabi Isa tak pernah ajar pun untuk menuhankan dia. Dia adalah Rasul Allah. Apalagi tiba-tiba Tuhan kamu letakkan jadi 3. Quran dah bagi tahu jangan kamu mengatakan Tuhan ada 3. Baik, Nabi bagi tahu. Kemudian bila dia minta juga beri iktiraf, Nabi kata tak boleh. Dan Nabi takkan iktiraf. Jadi Nabi kata gini, jadi sekarang setelah kita berdebat, kamu telah mengetahui kebenaran dengan masing-masing bawa dalil semua. Maknanya yang berdebat dengan dia tu 3 orang, 60 tu duk tunggu 3 orang ni. Dia kata sebab kamu dah tahu kebenaran, kamu pasti dah kan sekarang, kamu ni orang yang tahu betul, kamu kena terima kebenaran. Nabi kata dia kata tak mau. Sebab dia orang berpengaruh, dia pemimpin. Kalau dia follow je Islam, dia akan jadi follower, dia tak jadi leader lah. Dia tak mau
Jadi bila tak mau, Nabi kata okey, kalau tak mau kita mubahalah. Mubahalah ni maknanya angkat sumpah. Sumpah dengan kata laknat Allah akan menimpa saya seandainya apa yang saya ajarkan, ajaran saya ini salah. Jadi masing-masing kena mubahalah. Sampai sumpah sampai macam tu. Itu kaedah memang Islam ajar. Islam ajar gini, kita kalau berdebat, terutama dalam bab akidah, dan kita sangat yakin yang kita buat tu betul, yang lawan kita memang salah, dan lawan pun semua masing-masing dah tahu, dah habis cara dah kita jelaskan, dia tolak juga, maka kaedah dia mubahalah, bersumpah masing-masing. Dan laknat Allah pasti akan menimpa orang yang salah. Bila Nabi ajak macam tu, dia orang bincang mesyuarat, akhirnya ketua dia kata jangan, dia tak bagi. Kenapa? Sebab dia kata mana ada suatu kaum yang bermubahalah dengan nabinya, kemudian mereka tidak ditimpa laknat. Maksudnya dia tahu dia salah. Bila dia tahu dia salah, dia kata dah, wahai Muhammad, kami tak mau mubahalah, biarlah kami dengan keyakinan kepercayaan kami bayar jizyah. Bayar jizyah maksudnya dia mengaku sebagai kafir dhimmi, dia tak perang, dia tak kacau Nabi, tapi dia tak mau dia punya kepercayaan diganggu. Sebab dia kata kalau hari ni kita mubahalah, nescaya agama kita akan pupus dan tidak ada siapa lagi yang akan mengikuti ajaran agama ni. Sebab tu dia tak mau mubahalah. Akhirnya Nabi lepaskan. Itu kata hormat, dah kamu memang nak juga kepercayaan tu, kita tak paksa lah. Cuma kalau lepas macam tu saja, macam kita kata tak ada prinsip. Sebab tu ada jizyah tu, maknanya orang kafir dhimmi, kalau dia bayar jizyah, maknanya dia akan kita pastikan dalam keadaan aman. Jadi dia ada di bawah pentadbiran Islam. Itu kaedah dia. Jadi hari ini mungkin ada beberapa ajaran-ajaran dalam kehidupan kita harian yang mungkin selain daripada akidah, juga kita dalam Islam pun ada banyak sebenarnya musuh-musuh Allah. Yang musuh Allah ni bila dia nak jauhkan kita daripada Islam, maka kaedahnya adalah dia kadang-kadang tak datang dari betul-betul musuh. Yang betul-betul musuh tu macam kat Palestin tu, nampak nyata. Dia akan jadi cari musuh dalam selimut. Yang ni lagi bahaya dan susah nak kenal. Dan musuh dalam selimut ni terdiri daripada umat Islam sendiri. Umat Islam ni berlaku lah daripada zaman Nabi sampai kiamat ada. Sebab tu saya selalu bagi tahu supaya kita yang datang kuliah ni, kita tak termasuk dalam golongan tu. Sebab ada yang tak sedar, bukan semua sedar. Dia sedang menghancurkan Islam tu dalam keadaan dia tak sedar. Baik, siapa dia orang Islam yang akan jadi alat kepada musuh? Baik, yang pertama, orang Islam yang jahil. Jadi kita tu tak kenal Islam yang sebenar, kita tak faham Islam yang sebenar, maka musuh akan gunakan kita dengan memberikan suntikan fahaman-fahaman yang menyebabkan, kalau kita nak kenal ni, kalau kita masuk dalam golongan ni, yang menyebabkan dengan fahaman itu kita berpecah belah umat Islam. Kita saling menyalahkan antara satu sama lain. Apalagi kita mengatakan orang lain tu jauh tersesat. Kemudian kita tahu dalam Islam ni selalu memang kita ada perbezaan pandangan mazhab kan. Tapi kalau masuk dalam golongan jahil ni, apa yang dia gunakan adalah dengan hanya berbeza dalam masalah ibadah, kita mengatakan orang lain salah. Contoh kan, dalam mazhab Syafi'i kita baca doa kunut solat subuh kan. Mazhab Hanafi tak baca doa kunut. Itu kan perbezaan mazhab. Mazhab Hambali pun tak baca doa kunut. Imam Syafi'i dulu waktu solat di belakang Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dia punya mazhab baca doa kunut, Imam Ahmad tak baca doa kunut. Tapi Imam Syafi'i waktu makmum dengan Imam Ahmad, sebab Imam Ahmad tak baca doa kunut, Imam Syafi'i pun tak baca. Dan tak sujud sahwi. Ikut kita kan kalau tertinggal, Imam Syafi'i kalau tertinggal kunut, kita sujud sahwi. Tapi sebab imamnya adalah mazhab lain, maka dia ikut tanpa menyalahkan. Tapi hari ini kadang kita saling menyalahkan. Dan yang tu yang bahaya tu. Itu maknanya kadang-kadang kita nak kebaikan, tapi sebab kejahilan kita tentang agama, maka itu digunakan oleh musuh kita. Baik, masalah ilmu ni kan, sebab nak buat macam mana, ilmu kita memang sangat terbatas. Apalagi kita ni belajar bila ada masa lapang kan? Dan masa lapang kita tu selalunya bila betul-betul tak ada apa-apa. Kalau misalnya kita nak pergi shopping, kita boleh korbankan kelas, padahal shopping boleh tukar jadual. Tapi kalau itu kaedah kita menuntut ilmu, memang susah lah nak dapat kefahaman yang sangat baik Jadi maknanya kefahaman yang sangat baik dalam Islam ni memang kena difahami secara menyeluruh. Dia tak boleh faham celup-celup gitu.
Bila faham sikit-sikit kita tak nampak dia kena ada tasawur. Kita punya pelajaran tasawuf lain dengan tasawur. Kita dah pernah jelaskan kan. Tasawuf daripada perkataan sufi, pakai fa dia. Maksudnya menyucikan diri. Tasawur pakai ra, maknanya gambaran. Jadi Islam ni dia ada tasawur. Tasawur ni maknanya gambaran Islam yang kita kalau nak kenal Islam kena tengok dari atas. Jadi nampak pecah-pecahan Islam itu baru faham. Bila kita main dari bawah, itu susah nak faham. Yang kadang biasa kita buat masuk dari bawah. Contohnya kita masuk kelas fiqah, kelas akidah, kelas tasawuf. Satu kelas ni dia masuk dari bawah. Nak faham atas tu macam mana? Kena combine semua tu. Dan paling utama sebenarnya kena amal. Bila amal tu Allah akan bagi tasawur tu. Itu janji Nabi. Nabi kata siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ada, maka Allah akan bagi ilmu kepada dia dari jalan yang dia tak sangka-sangka. Yang maksudnya adalah kefahaman yang baik tentang Islam. Dan ada juga ilmu-ilmu yang akan topak tadi. Gabungan ilmu tu semua kita dah boleh nampak gambaran. Tajuk kita hari ni bab yang ketiga, Al-Hikam yang ketiga. Tiada yang akan mengubah ketentuan Allah. Muka surat 6. Baik, ini ada kesinambungan juga dengan Al-Hikam yang kedua lah. Tapi kita tengok dulu ayat dia punya hikam dia, hikmah dia. Sawabikul himam la tahriqu aswaral aqdar. Himmah yang kukuh takkan mampu menembus dinding takdir. Ada faham? Ini bahasa-bahasa hikmah ni tu yang kita kata orang ada ilmu ni bahasa dia pendek, makna dia mendalam. Baik, kita fahami perkataan dia dulu. Himmah maknanya cita-cita. Himmah tu cita-cita. Jadi cita-cita yang kukuh, cita-cita yang sangat jitu, maksudnya yang sangat-sangat bersemangat. Cita-cita yang sangat bersemangat ini tidak akan mampu menembus dinding takdir. Baik, kalau kita nak bayangkan dinding takdir ni, takdir macam satu dinding. Katalah ni dinding ni. Ini jadi iklan tisu pula. Dinding. Baik, ni katalah dinding ni. Ada tembok kan? Tembok aku ni lah. Tembok kan, dinding. Baik, takdir ni dia macam ibarat satu tembok. Ada satu tembok yang menyebabkan kita ni, katalah ni tembok tu. Okey, takdir ada kat sini. Jadi kita ni kok mana pun hidup kita jalan, kita menuju takdir. Tak ada apa pun cita-cita kita ataupun perbuatan kita atau apa sahaja yang kita buat dalam hidup ni boleh menembus dinding takdir. Maknanya ni dinding dia, kalau kita menuju ke takdir tu sampai takdir, takkan dapat tembus, maksudnya takkan dapat melepasi takdir tu. Kata ni tembok tu, jatuh tembok tu, kita pergi ke takdir lain, tak ada. Dia pasti akan ikut takdir yang Allah tetapkan. Okey, setakat tu boleh faham. Baik, kemudian kita tengok huraian. Baik, huraian dia, sebahagian orang ada yang memiliki hasrat cukup tinggi, sampai ada yang berkhayal bahawa mereka mampu untuk mengubah hukum alam, iaitu sunnatullah, dalam waktu cepat. Pemikiran semacam ini muncul dari keinginan untuk melakukan perubahan tanpa diimbangi dengan data yang kuat tentang serangkaian sebab dan akibat yang mungkin terjadi. Seakan-akan mereka melupakan firman Allah Ta'ala berikut ini. Maksudnya, dan kamu tidak dapat menghendaki, iaitu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb seluruh alam. Surah Takwir ayat 29. Dan juga firman Allah yang lain, dan tidaklah engkau mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah menghendaki. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Insan ayat 30. Baik, ambil balik penjelasan awal tadi. Sebahagian orang ada yang memiliki hasrat cukup tinggi. Baik, itu faham kita ni ada yang cita-cita tinggi, kan, nak buat macam-macam benda, kan. Ada orang kalau cita-cita Israel tu, cita-cita dia nak menguasai dunia. Amerika pun sama, dan memang dia dah kuasai dunia, kan. Baik, itu cita-cita. Kita mungkin kalau cita-cita budak-budak kecil-kecil lah, nak jadi cikgu, gitu-gitu je, kan. Kita masing-masing memang kena ada cita-cita lah. Jadi orang beriman ni kena ada cita-cita. Bila tak ada cita-cita tu yang ada ketika kita bangun tidur tak tahu nak buat apa. Biasa nak fikir lepas buat kerja, kemas rumah apa semua, duduk nak buat apa tak?
Kalau ada fikir gitu, maknanya kita hidup tanpa cita-cita. Ni kalau ada cita-cita, kita kejar cita-cita tu. Jadi istilahnya kalaupun kita buat kerja rumah, kita masak, kita mengemas semua tu, itu tugas harian, kerja-kerja harian kita. Tapi nanti bila ada je masa kita kejar cita-cita, kita buat. Contoh kalau saya contohnya katalah cita-cita adalah untuk meninggalkan dunia ini dengan ilmu yang bermanfaat. Maka apa yang akan dibuat? Susunlah strategi. Dan antaranya bila saya tak ada kata ada masa lapang, tak ada. Sebab tu istilah hobi satu lagi. Hari tu kita sebut pasal cita-cita kan. Kita tak mau dah ajar budak-budak ni cita-cita nak jadi cikgu, angkasawan semua. Baik, sebab itu akan membuatkan mereka belajar tanpa keikhlasan. Baik, satu lagi hobi. Itu pun satu lagi. Dimasukkan dalam kita punya biodata yang hobi ini sebenarnya merosakkan pemikiran kita. Macam mana tu? Okay. Apa maksud hobi? Benda yang kita suka buat pada waktu lapang. Baik. Hobi ni biasanya adalah benda yang kita suka buat. Jadi biasanya hobi orang apa? Contoh-contoh hobi. Masak. Apa? Bercucuk tanam, menjahit, menyanyi. Baik. Dia gini, kalau kita nak faham balik cara psikologi, benda yang kita suka buat, itu kan maknanya passion kita kan. Passion kita yang tak payah ada siapa-siapa suruh, tak payah ada siapa-siapa ajar, kita boleh buat. Sepatutnya passion kita bukan hanya dilakukan pada masa lapang, tapi itulah full time kita. Sebab di situlah minat dan bakat kita yang kalau kita kembangkan, dia akan jadikan kita orang yang hebat. Tapi bila kita letak yang tu hanya pada sudut, hanya pada masa lapang, akhirnya masa yang banyak dalam hidup kita yang tak lapang tu kita penuhkan dengan benda-benda yang kita tak minat. Akibatnya pun tak berkembang sifat khalifah kita yang sebenar. Jadi kita tak dapat nak jadi the best among the best. Sebenarnya orang yang boleh jadi the best among the best ni, bila dia bergabung minat dan bakat, kemudian dia bekerja pada bidang yang dia minat dan bakat dia, baru dia jadi number one. Dan contoh macam chef, contoh kan, orang chef ni, dia yang boleh jadi chef-chef utama tu bila dia memang minat. Lepas tu ada bakat. Kan bakat tu kena ada juga. Ada orang kan dia campak-campak makanan, masak, sedap. Ada orang campak-campak tak jadi apa. Tak campak pun tak jadi juga. Sebab dia tak ada bakat. Campak tu kan tercampak kan, tak jadi apa. Dan sama macam contoh melukis. Ada orang yang masuk kelas seni lukis, belajar melukis tapi tak ada bakat. Dia lukis pun tangan kerah kita panggil. Kan? Dia nak lukis bunga jadi robot. Tangan dia kerah. Sebab dia tak ada bakat. Walaupun dia minat subjek tu sebab cikgu baik. Biasanya gitu kan, cikgu baik, cikgu sporting, ramai orang minat. Tapi dia tak ada bakat. Saya ingat dulu ada subjek pendidikan seni zaman sekolah kan, ada melukis batik. Mencanting ni kan memang totally tangan kita punya seni. Yang tu yang cok kan, zaman saya dulu cantik tau. Pakai pen kan, kita cedok, kita masak dia punya tu kan, lepas tu cedok, lukis. Tu kan memang betul-betul tangan. Nak lukis bunga ke nak lukis apa, siapa tangan kerah, ketul-ketul lah. Tak apa benda dia lukis kan. Itu bakat. Cikgu pun tak nak ajar. Cikgu boleh cuma bagi tajuk je, okey lukis bunga. Lepas tu masing-masing kan, maknanya itu bakat. Jadi kalau tiba-tiba bakat melukis dia hanya buat pada masa lapang, sebab sekolah kan tak boleh nak melukis banyak-banyak sangat, nak exam lagi lah mak marah kalau anak duk melukis kan. Akhirnya terpendam, hilanglah bakat melukis dia. Padahal dia berbakat pada yang itu, yang kalau dia kembangkan, kita tahu dalam dunia ni ada seniman-seniman, dia dikembangkan, dia akan dapat jadi the best among the best. Jadi perkataan hobi ini sebenarnya membuatkan kita menenggelamkan bakat kita masing-masing. Okay, kita nak tengok hari ni cita-cita tu kan, cita-cita. Baik, cita-cita kita ni bila kita ada keinginan yang sangat tinggi, kat sini kata sampai ada yang berkhayal bahawa mereka mampu untuk mengubah hukum alam, iaitu sunnatullah, dalam waktu cepat. Baik, maksudnya gini, sunnatullah ni hukum alam. Hukum alam biasa dengar tak? Hukum alam ni benda-benda yang secara alam, kita kata apa, benda-benda yang biasa berlaku dalam alam ni yang boleh diterima akal kita secara wajar. Contoh, kalau makan kenyang, itu hukum alam nama dia. Kalau tidur hilang ngantuk, hukum alam. Tidur terlampau banyak,
lesu, ngantuk, sentiasa ngantuk. Dia kalau tidur terlampau banyak, kita memang akan ngantuk, takkan dapat segar. Itu hukum alam. Baik, kemudian boleh kalau berjalan kita sampai. Berjalan dari rumah ke masjid, okey, kita sampai masjid. Itu hukum alam. Nama dia sunnatullah. Sebab ada yang bukan hukum alam. Contoh, berdiri je kan, pejam mata sampai Mekah. Boleh jadi tak? Boleh. Tapi bukan hukum alam. Dia dah termasuk, kita panggil dia kharqul adah, termasuk benda-benda luar biasa yang berlaku pada individu tertentu. Tapi kalau kita kata tak mungkin berlaku, mungkin. Tak boleh kata tak mungkin. Cuma hukum alam memang kena ada. Kalau tidak kita kebingungan. Contoh kan, hukum alamnya kalau aksiden kena langgar, contohnya patah kaki, kita boleh terima kan. Patah kaki biasanya orang selalu tanya sebab apa. Contoh kan, orang tu sakit kenapa? Dia silap makan gitu kan. Orang tu patah kaki kenapa? Aksiden. Kita boleh terima sebab tu hukum alam. Tapi kalau kita tiba-tiba katalah tak ada hukum alam dalam dunia ni, tiba-tiba hari ni tak datang kelas, tanya kenapa dia tak datang kelas? Kaki patah. Pasal apa kaki dia patah? Tak tahu, bangun-bangun tidur kaki patah. Kita orang pening. Kalau dunia ni semua macam tu, tanpa ada hukum alam, semua orang pening kepala. Doktor pun tak boleh nak mengubat penyakit sebab semua pelik-pelik. Sebab apa doktor boleh ubat penyakit? Sebab sistem tubuh kita ada hukum alam dia. Kalau makan kenyang, kalau tak makan lapar, darah tu mengalir dari jantung, itu semua hukum alam. Jantung kita sebelah kiri, ada orang jantung sebelah kanan. Ada, tapi itu bukan hukum alam. Itu kira termasuk yang pelik. Kalau jantung kita ni tak ada tempat duduk dia, ada orang dekat kepala lutut, ada orang kat otak, ada orang kat kuping telinga. Pening orang nak mengubat kan? Jadi hukum alam memang perlu. Jadi cuma dia tidak mustahil untuk berlaku sesuatu yang bukan hukum alam, yang tak ikut hukum alam. Itu kena ada keyakinan. Jadi bila kita ni ada ni, kita tengok ni ayat dia complicated sikit. Pemikiran semacam ini muncul dari keinginan untuk melakukan perubahan tanpa diimbangi dengan data yang kuat tentang serangkaian sebab dan akibat yang mungkin terjadi. Ni ada istilah sini. Poin dia kita ambil. Yang pertama, data yang kuat. Yang kedua, sebab dan akibat. Data yang kuat, sebab dan akibat. Baik, pemikiran ini apa ni? Maksudnya pemikiran yang kita nak mencapai satu tujuan dengan mengharapkan kepada kita punya usaha. Kita terlalu bersandar kepada sebab akibat. Tahu istilah sebab akibat biasa dengar tak? Dalam dunia ni, yang tadi sunnatullah tu dia maksudnya sebab akibat. Contoh, patah kaki sebab aksiden, sampai ke masjid sebab kita jalan datang sini, kenyang sebab makan. Itu sebab akibat kita panggil. Sebab makan kita pun akibatnya kita kenyang. Sebab aksiden akibatnya patah kaki. Itu hukum sebab akibat sunnatullah. Jadi terlalu bersandar kepada sebab akibat ni, itu boleh syirik. Ini sebenarnya ada hikam ni, hikam yang awal-awal ni kan. Itu adalah untuk menjaga akidah kita. Baik, di sini sekarang untuk hikmah yang ketiga, kita sebut mengenai terlalu bersandar kepada hukum sebab akibat, terlalu bersandar kepada usaha untuk menentukan takdir hidup kita. Itu pun tak boleh. Baik, tengok balik yang kedua, al-hikam yang kedua. Al-hikam yang kedua apa dia? Al-hikam yang kedua adalah terlalu mengharap kepada hasil tanpa ada usaha. Dia terbalik no? Yang kedua yang ketiga terbalik. Baik, kita ambil ginilah contoh kan. Okey, ini dua benda. Ini usaha, ini hasil, takdir kan, hasil kita. Baik, usaha contohnya bekerja maka jadi kaya. Okey, kaya ni hasil kerja usaha. Kalau hikam yang kedua, dia cerita tentang terlalu mengharap kepada hasil, nak jadi kaya tapi tak mau usaha. Itu salah. Baik, hikam yang ketiga ni pula terlalu berusaha
untuk mencapai sesuatu dan merasakan bahawa usaha kita tu, dengan usaha kita lah pasti akan dapat apa yang kita nak. Jadi seolah-olah kita tu nak menembus takdir. Takdir kita ni dah tetap lah. Ini sebuah persoalan akidah. Dia complicated. Ini akidah yang sebenar-benar, yang selama ni kita faham macam mana. Bab takdir ni sebenarnya bab takdir no? Akidah bab takdir. Baik, selama ni kita faham takdir ni macam ni kan. Allah tetapkan sesuatu pada kita, tapi kita boleh usaha lah. Boleh kan? Kita boleh usaha. Dan ada yang kata doa boleh mengubah takdir. Baik, yang itu kita faham selama ni. Sebenarnya dia tak gitu. Cuma itu untuk memudahkan kita faham. Kalau tidak, kita pening, dia jadi salah faham. Pertama, kita isti'adzah dulu. Mudah-mudahan syaitan tidak membuatkan kita salah faham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kefahaman yang salah. Baik, sebab akidah ni sangat penting ya. Bahaya orang salah akidah boleh sesat. Baik, kita nak faham gini. Jadi, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah kita meyakini takdir ketetapan Allah itu sudah pasti. Kalau Allah kata kita kaya, kita kaya. Kalau Allah kata kita miskin, kita miskin. Kalau Allah kata kita pandai, kita pandai. Kalau Allah kata kita tak pandai, tak pandai. Kalau Allah kata kita ni akan bahagia, bahagia. Kalau Allah kata tak, tak. Kita yakin yang tu. Tapi kita kena juga usaha. Jadi adakah kita kata tadi kan, usaha kita ni betul ke boleh mengubah takdir Allah? Jawapannya tidak sebenarnya. Itu yang tadi kita sebut. Sekuat apapun himmah cita-cita kita, tidak akan dapat menembus dinding takdir. Takdir tetap takdir. Di sini yang bahayanya. Akhirnya ada orang kata, kalau macam tu tak payah buat apa-apa. Kalau Allah dah takdirkan masuk neraka, neraka juga. Tak payah buat apa-apa. Kalau masuk syurga, syurga juga lah. Kan ada tu contoh pembunuh yang bunuh 99 orang tu. Kan, lepas tu dia nak 100 orang, mati tak sempat pun sampai ke tempat dia nak taubat kan? Masuk syurga. Ada pula ahli ibadah yang ibadah seumur hidup, tiba-tiba akhir hayat dia terkeluar daripada Islam, masuk neraka. Itu kan takdir. Sebenarnya kisah-kisah tu nak menggambarkan kepada kita, apa pun yang kita lakukan tidak boleh menembus takdir. Takdir tetap takdir. Cuma sekarang ni kita nak simpulkan supaya kita tidak silap faham, tak tersesat, dan untuk memudahkan kita melaksanakan dan beramal ialah sebenarnya kerja kita tak payah fikir tentang takdir, sebab takdir adalah ketetapan Allah. Ini tadi takdir, ini kerja kita. Takdir ni ketetapan Allah, ketentuan Allah, Allah yang Maha mengetahui, tak payah fikir. Kita boleh fokus kat sini, usaha, buat je. Dan sebenarnya nak katanya kita kata ni, sebenarnya usaha kita tu adalah sebahagian daripada takdir. Benda yang kita buat ni Allah juga yang takdirkan. Kita rajin datang kelas, Allah yang takdirkan. Yang malas nak datang kelas, tak mau mengaji, tak mau online je, tak pernah datang online. Ada juga tu. Ya. Baik, peranan doa. Baik, sekarang kan katanya doa boleh mengubah takdir. Itu untuk memudahkan kita faham. Hakikatnya takdir tetap takdir. Tapi sebenarnya ketika kita berdoa, doa kita itu juga adalah sebahagian daripada takdir. Allah telah menetapkan ketetapan takdir bahawa kita adalah orang yang rajin berdoa. Ketetapannya kita ni memang orang yang rajin doa. Takdir itu mengikuti yang baik dan juga yang tak baik yang kita lalui. Itu dah takdir. Tetapi peranan doa tu boleh ke yang tak baik tadi tak lalui? Dia gini sebenarnya takdir ni kan. Itu yang susah tu kan. Takdir ni kan, ni tadi takdir. Baik. Allah dah tetapkan takdir kita. Contoh, pada tahun 2020 takdir kita sakit. Dan Allah dah tetapkan juga tahun 2023 takdir kita sihat. Tapi ditetapkan juga untuk takdir kita berubah daripada sakit kepada sihat itu adalah dengan doa. Doa tu takdir juga. Jadi kita pun doa lah. Daripada tahun 2020 sampai 2023 tu kita doa sembuh. Sebab memang Allah dah tetapkan sakit itu akan berubah kepada sihat dengan doa.
Dan kemudian ditakdirkanlah kita ni rajin berdoa. Itu yang sebenarnya. Tetapi sekarang ni, kita kalau nak fikir macam tu, ni takutnya tipu daya syaitan. Dia akan kata, dah tak payah buat apa-apa lah. Kalau Allah takdirkan kau tu malas doa, kau angkat tangan pun kau tidur. Akhirnya kita berkata, dah tak payah buat apa-apa lah. Kalau Allah bagi kita ni rajin berdoa, nanti kita tidur kalau kita bangun doa juga. Kan? Itu di situ tipu daya syaitan. Sebab tu kita nak sekarang ni, kaedahnya adalah bila kita tahu ini adalah ketetapan Allah, maksudnya lebih kepada jangan kacau kerja Allah. Jangan jadi Tuhan dengan menentukan takdir kita masing-masing. Jadi akhirnya kita kata, contoh kan, ada orang kaya, dia kata, aku ni kaya sebab usaha. Bila dia tengok orang miskin minta sedekah, dia kata, kerja dah, malas macam ni mana nak kaya. Aku dulu usaha teruk tau, sampai aku jadi kaya, dia kata. Maksudnya apa? Dia dah kacau takdir tau. Allah yang tetapkan dia kaya. Kita cerita, ada orang yang Allah memang takdirkan dia tak boleh miskin. Sayyidina Uthman bin Affan kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Sahabat Nabi ni sebenarnya majoriti kaya, Nabi pun kaya. Cuma cara hidup tu pilihan kita. Sebab tu tengok orang hidup cara miskin, bukan mesti dia miskin, dia pilih. Kita ni masalahnya kalau dia bagi pilihan nak hidup mewah ke hidup biasa, kita nak mewah walaupun tak mampu. Sebenarnya dia gini, kita kena tengok kemampuan kita, lepas tu pilih cara hidup. Jadi Nabi tu kaya tapi pilih cara hidup sederhana. Dia ikut masing-masing. Baik, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, ada satu ketika dia keluar, bawa dia punya barang dagangan, dia berhenti kat tengah padang pasir, dia pergi, kan sana tak ada toilet kan. Toilet zaman dulu ni dia pergilah jauh pada orang kan, bercelah batu ke mana dia buang air. Baik, waktu dia pergi jauh tu, tiba-tiba ada orang lalu, tengok dia punya barang dagangan tu, dia nak beli. Bila nak beli, dia pun tengok tak ada orang. Orang tu tanya, ni siapa punya ni, ada buah-buahan kat sini ni, saya nak beli. Adab duduk dalam toilet, tak boleh cakap kan. Jadi Abdul Rahman bin Auf jawab, nak bagi tahu saya punya kan, tapi tak bercakap. Orang tu kata, saya nak beli ni, berapa harga? Dia jawab, dia pun letak harga sendiri. Okeylah, saya beli RM50 contoh RM50. Abdul Rahman bin Auf dengar, mahal sangat, benda tu murah je. Dia pun jawab lagi, nak beritahu jangan, mahal sangat tu. Orang tu kata, tak cukup, okeylah RM300. Dia lagi kuat, kita jangan mahal sangat tu. Orang tu kata, dah sudah, aku letak duit RM300 kat sini. Dia pun pergi. Abdul Rahman bin Auf nak kata apa? Loh, orang biasa kalau tinggal barang hilang, dia tinggal barang dapat duit lebih. Tu maknanya memang dia orang yang Allah takdirkan takkan miskin. Tu kata takdir, kan ada kan, kita biasa kan tinggal barang hilang. Pernah juga kan tinggal barang orang cakap kita dia nak pulangkan. Itu semua ketetapan Allah. Takdirnya kita tak hilang barang tu. Sebab tu kalau hilang barang, kalau betul kita ada keyakinan dengan takdir, kita tak sedih sangat. Kita dah dicatatkan. Boleh jadi sebab hilang barang tu sebab apa? Sebab sepatutnya barang tu bukan hak kita pun. Kita mungkinlah termakan duit haram kan, yang kita tak sedar. Allah ambil barang kita untuk sucikan harta kita. Itu kalau kita yakin dengan takdir ni. Jadi liku-liku dalam hidup kita tu tidak membebankan kita sangat. Sedih sikit normal kan. Kita punya jam kesayangan, hadiah daripada suami, arwah suami kita contoh kan, dan sayang sangat, tiba-tiba hilang, takkan tak sedih. Normal, memang sedih. Tetapi kita faham takdir. Boleh jadi ada sesuatu yang Allah nak bagi pada kita. Mana tahu 2 minggu lepas tu ada orang yang melamar. Rupanya jam tu hilang supaya suami baru tak terasa hati bila tengok ada jam daripada suami lama. Boleh jadi kan? Mana tahu lama ni, jangan ingat orang muda-muda je. Zaman sekarang lain cerita kan. Sebenarnya inilah yang kalau kita nak fahami apa yang dirasakan oleh umat Islam di Palestin. Mereka sangat memahami takdir. Sebab tu keadaan yang mereka alami tidak begitu menyedihkan mereka. Nangis normal. Hilang orang yang disayangi itu normal nangis. Rasa sakit, pedih, lapar sebab tak ada makanan normal. Tapi kenapa kita boleh kata purata keseluruhannya mereka bahagia, sentiasa bersyukur pada Allah. Sehingga orang bukan Islam banyak masuk Islam sebab melihatkan kebahagiaan mereka. Sampai ada yang sebut they are people with faith. Dia kata kan, istilahnya mereka ni adalah satu golongan kelompok kaum
yang hidupnya adalah penuh dengan keimanan. Maknanya dia ni memang iman gitu. Iman dah harta paling berharga bagi mereka. Sebab dia faham takdir ni. Jadi memang Allah dah takdirkan bom-bom tu akan meletus di sana. Tapi sebenarnya kalau kita faham hikmah kebaikannya, baik mereka ni yang syahid di sana, jelas husnul khatimah, jelas di akhiratnya selamat dapat syurga. Dan kematian mereka yang dapat syurga ni telah menyebabkan banyak golongan yang sepatutnya masuk neraka ditarik masuk syurga. Bukankah tujuan hidup kita ni nak memperbanyakkan orang yang masuk syurga? Setan menangis sebenarnya, tengok. Satu sudut setan nakkan orang tu berlaku, tapi satu sudut lagi setan kata, "Ui, macam mana ni? Kita dah berjaya sesatkan selama ni, habis ikut masuk Islam ni." Kat Eropah sana kan, melambut-lambut tu. Tiap-tiap hari tu beratus-ratus orang masuk Islam. Jadi itu kefahaman tentang takdir. InsyaAllah ni kalau kita faham betul tu, hidup kita akan lebih tenang. Dan apa pun ujian, apa lagi apa kata-kata orang kat kita, semua bukan masalah kita. Sebab itu ketetapan takdir. Jadi kalau kita kata sebab kita ada cita-cita ni, kita nak cita-cita kita nak mewujudkan satu legasi bisnes tuan-tuan. Kita usaha struggle sungguh-sungguh, dan kita rasa dengan struggle kita tu lah kita akan dapat capai cita-cita kita. Yang tu yang tak boleh. Tapi usaha struggle kena, cuma niat itu adalah untuk melakukan kebaikan dan manfaat. Dan kalau kita ada keyakinan ni, akidah macam ni, nanti misalkan kita struggle, usaha sungguh-sungguh tapi gagal, kita tak terlampau sedih. Seorang doktor, inilah kehebatan aku dalam mendidik anak-anak. Kan sebab tak faham takdir. Allah yang takdirkan anak-anak tu berjaya. Ada ibu bapa yang mendidik dengan cara yang betul, tapi gagal, anak dia tetap jadi orang tak berguna. Sebab takdirnya macam tu. Kan ada kan di kalangan Nabi sendiri pun anak dia kafir, isteri dia pun kafir. Nabi Nuh AS, Nabi Lut pun sama. Maknanya kita kata itu takdirnya, kan takdir ketetapan. Baik, cuma kalau kita kata pakcik lah kalau macam tu, ada yang dapat takdir baik, ada yang dapat takdir tak baik. Baik, dia gini, yang tu kita nak buat perumpamaan macam cikgu kat sekolah. Cikgu kat sekolah ni, siapa cikgu sini? Bekas cikgu lah. Ada? Tak ada? Tak datang. Okay, sepatutnya ada. Biasa cikgu ada rata-rata. Pengajian ni lagi lah, cikgu-cikgu biasa rajin masuk kan. Banyak kan? Alhamdulillah. Jadi maknanya cikgu ni, dia kan kalau kat sekolah, misal katalah guru besar minta bagi senarai pelajar yang kita target untuk dapat straight A, kan, contoh 10A kata. Okay, cikgu boleh bagi tak senarai? Dia boleh kan, bagi nama, okay ni 10A ni ada dalam 12 orang ni, insyaAllah boleh dapat. Katalah kita ni anak murid, dia tak masuk dalam list, boleh tak kita kata, apa cikgu ni menetapkan ketetapan takdir kan? Nak menentukan takdir kita tak masuk dalam list, nak menentukan takdir kita tak dapat 10A. Boleh tak kita kata gitu? Kenapa cikgu tu boleh bagi list 12 nama tu? Berdasarkan pengetahuan dia kan, berdasarkan pengalaman. Dia target budak-budak ni budak pandai. Kita tak masuk dalam tu sebab kita tak masuk budak pandai kan? Jadi Allah tu kan maha mengetahui. Kalau cikgu pun boleh buat list anak murid yang boleh dapat cemerlang, takkan Allah tak boleh nak bagi list nama-nama orang yang akan masuk syurga? Sebab Allah maha mengetahui. Dia bukan tentang dia zalim tetapkan kita tentang apa yang dia nak, tak. Sebab Allah tahu apa yang lalu, apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Okey, boleh ya? Mudah-mudahan tak salah faham lah, tak keliru kita balik ni kena rasa pening balik, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada orang banyak Allah tunjukkanlah aku jalan yang benar. Yang intinya sebenarnya akidah yang ini akan membuatkan, ini kesan dia, kesan daripada pegangan akidah yang betul ni akan membuatkan kita, nombor satu, sentiasa bersungguh-sungguh dalam semua usaha kita. Sebab itu tugas kita. Fokus kita ialah buat kerja kita. Nanti siapa nak masuk manah nanti kan, kita akan belajar fokus yang tu. Fokus kita gini kan, kalau manah selalu orang duk fokus nak sampai target kan, tu salah fokus. InsyaAllah tak kena target. InsyaAllah. Sebab boleh jadi tersilap terkena juga kan. Baik, fokus kita ialah tarik anak panah, letakkan tangan-tangan kita di tempat yang sepatutnya.
Lepas tu nak lepas dia, kita akan sebut ya haq. Maksudnya ialah kita serah pada Allah untuk sampaikan anak panah tu ke sasaran atau tidak. Tapi fokus pada kerja kita. Sebenarnya nanti kalau ada yang cadangan nak buat aikido semua kan, tu main pedang, nanti belajar pedang pun sama tau. Saya belajar aikido basic je, tak sampai tinggi-tinggi pun. Tapi adalah asas-asas ilmu dia. Kat UIA bagusnya dia sebab dia relatekan dengan Islam. Baik, pedang pun sama. Waktu belajar pedang tu, kita bila pegang pedang jangan fokus nak tetak musuh, tak akan dapat. Kita akan jadi lemah. Fokus kita ialah kita nak pegang macam mana, kita nak pusing pedang tu kot mana, fokus kat kita je, kerja kita je, jangan fokus dekat musuh. Sekali kita fokus ke musuh ni kuat, habis kita lemah. Fokus kepada kita, itu cara Islamnya Pak. Solat fokus kepada apa kita nak buat, jangan nak fokus apa yang berlaku kat sekeliling kita. Dalam kelas kita fokus kelas kita, bunyi-bunyian tu muzik tambahan. Itu masa fokus. Jadi bila faham takdir ni, kita akan fokus kepada tugas kita semata-mata. Jadi di situ akan timbullah golongan umat Islam yang kuat. Kuat ni bila kita fokus. Kita akan lemah automatik bila kita hilang fokus. Main pedang tadi, pegangan pedang kita akan lemah automatik bila kita fokus ke orang lain. Kena fokus pada cara pegang, fokus kepada ke mana kita nak pusing pedang, fokus kepada apa yang kita nak kena buat. Baik, itu dalam hidup kita macam tu. Baik, dan kemudian apa lagi yang akan berlaku kalau kita faham takdir ni? Yang keduanya ialah kalaulah kita mengalami takdir baik, maka kita tidak akan berbangga sebab kita tahu Allah yang tetapkan tu. Kita tak ada rasa hebat sangat kita punya kerja tu sampai dapat menghasilkan sesuatu yang hebat. Baik, yang ketiga, kalau kita mengalami takdir buruk, maka kita tidak akan terlalu kecewa. Sebab kita tahu Allah yang telah menetapkan takdir itu. Yang penting di sisi Allah, kesungguhan dan usaha kita tu dah dinilai. Sebab itulah Allah tak pernah tengok hasil. Allah hanya tengok usaha kita. Sebab hasil ni kerja Allah, bukan kerja kita nak tetapkan orang tu kaya ke, bahagia ke, senang ke. Tak, bukan kerja kita. Kerja kita hanyalah melakukan sesuatu. Macam kata, saya menyampaikan ilmu, kerja saya menyampaikan dan usaha sungguh-sungguh nak bagi dan bantu orang untuk faham. Lepas tu faham atau tidak, nanti serah pada Allah. Harap-harap tak ada yang salah faham. Di samping yang mendengar pun kita kena usahalah, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman yang benar kepada kita, insyaAllah. Baik, saya kira sekadar tu, insyaAllah nanti kita tengok pula pada hikmah yang keempat yang masih lagi berkisar dalam isu akidah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim.